Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Sabrina Baas dalam Berita Pagi Sabah edisi Isnin 23 Disember 2024. Kementerian Belia dan Sukan Sabah KBSS sentiasa menyokong usaha membangunkan belia di negeri ini. Membantu Menterinya Datuk Fairuz Rendan berkata, ini termasuklah kem pemantapan diri yang bukan sahaja mampu membentuk sahsia diri belia, malah memupuk nilai-nilai murni. Kadang-kadang ini kem-kem seperti ini juga boleh mungkin membersihkan ataupun memurnikan lagi jiwa-jiwa belia. Ya, jadi kita lihat kalau di luar sana sekarang terlalu banyak cabaran untuk belia, tapi ada masanya kita perlu rehatkan juga diri dalam segi pemikiran ataupun fizikal dan sebagainya. Beliau ditemui RTM selepas melancarkan program kem Jati Diri Bersih Minda penawar hati remaja di mini kem rasmiah Rampaian Laut Kota Belud. Terdahulu dalam ucapannya, Datuk Fairuz optimis program anjuran Persatuan Kebajikan Cahaya Kasih Malaysia yang julung kali diadakan di Sabah ini mampu melatih para pelajar untuk memupuk aura positif dalam diri masing-masing. Tarikan utama dia memberi peluang pada belia-belia khususnya di DUN Pintasan ini dalam sama-sama merasa. Daripada pengisiannya yang mana kem ini terbagi kepada dua sektor. The first thing is indoor motivation untuk penerapan jiwa-jiwa murni, ilmu pengetahuan yang lebih mengkhusus kepada kemurnian jiwa pelajar-pelajar. Dalam ni kem Jati Diri bersama penawar hati. Jadi saya rasa ni kem ni dapat membantu saya untuk memberikan pengalaman dan menambahkan ilmu pengetahuan lah. I hope that actually I can have this kind of memory in here and I will learn something from this camp. The teacher told us that this is surprise. The thing that we're going to through is surprise lah. Program yang mendapat sokongan dan kerjasama daripada Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Malaysia ini berlangsung sehingga esok dan disertai pelajar Sekolah Menengah Kebangsaan Tahun Gusi 2 Kota Belud. Jaringan usahawan muda Jom Membakut yang diwujudkan di daerah itu antara inisiatif mengenal pasti usahawan di kawasan berkenaan. Ia diselaras di bawah Pusat Khidmat DUN Membakut. Adun Membakut, Datuk Dr. Muhammad Narif berkata, selain mengumpul data serta mendapatkan input, ia sekaligus mengenal pasti setiap keperluan usahawan di Membakut agar memudahkan Pusat Khidmat DUN Membakut menyalurkan bantuan. Itulah sebabnya kita akan kumpul data mereka, termasuk jenis perniagaan mereka dan perkara-perkara yang boleh membolehkan kita mengumpul mereka dan mendengar apa keperluan mereka, apa yang perlu kita bantu dari mereka. Beliau yang juga Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi bercakap kepada media selepas program outreach Ketua Menteri bersama NGO di bawah skim Jaya Usahawan Belia Sabah Syabas di Dewan Seri Wawasan Kampung Pimping. Program yang diselaras Institut Kerjasama Kerajaan dan Rakyat Ikrar ini menyasarkan 5,000 usahawan memperolehi manfaat hasil inisiatif tersebut. Setakat ini sudah 4,500 peniaga muda sudah kita santuni di seluruh negeri Sabah. Bakinya kita akan laksanakan di kawasan Sugut, Tenem, Nabawan dan juga kawasan pedalaman. Terima kasih kepada kerajaan negeri kerana memberi sumbangan ini agar kami dapat membantu mengembangkan lagi perniagaan dan membuat pusingan modal untuk masa akan datanglah. Terima kasih pada YAB Ketua Menteri kerana membantu kami para peniaga kecil ini melalui program Syabas. Sekurang-kurangnya dapat membantu kami dalam perniagaan kecil kami untuk rolling model dalam bisnes lah. Program outreach yang bermula sejak Julai lalu telah menyantuni usahawan di beberapa daerah seperti Sandakan, Kinabatangan, Beluran, Kota Belud, Kudat, Tuaran dan Ranau. 300 kanak-kanak golongan asnaf sekitar Beluran menerima manfaat dalam program Hatan untuk asnaf daerah Beluran sempena Kembara Santun Ummah 4.0 2024. Program Hatan secara percuma sempena cuti sekolah itu turut menyerahkan sumbangan bakul makanan kepada setiap ketua keluarga terlibat.
Pembantu Menteri Pembangunan Luar Bandar Datuk Samad Jamri berkata, program seumpama memperlihat komitmen badan bukan kerajaan NGO bekerjasama dengan NGO luar dan kepimpinan peringkat daerah bagi menjaga kebajikan rakyat. Dengan kehadiran daripada pihak luar seperti pihak UMASN daripada Semenanjung ini untuk datang di sini, artinya perhatianlah daripada NGO di luar ini datang ke kawasan kita dan melihat sendiri situasi dan apa yang berlaku di kawasan kita, khususnya di kawasan luar bandar ini, dan ini sangat strategik bagi pelaksanaan program-program sebegini. Sementara itu, Pengurusi Mission for Peace Malaysia, Lieutenant Colonel Besara Dr. Dino Muhammad berkata, kembara santun ummah akan diperluas pelaksanaannya yang memberi fokus kawasan luar bandar di Sabah. Kami melihat ada keperluan perubatan seperti khatan ini dan juga bakul makanan, kos logistik untuk membawa pesakit daripada pulau ke fasiliti kesihatan untuk mendapat akses kepada khatan sudah mahal. Jadi kami mengambil inisiatif, why not kita turun ke lapangan dengan kapasiti yang ada, yang mana lebih memudahkan penerima manfaat. Majlis Khatan yang berlangsung di Masjid Jamek Pekan Beluran ini diadakan selama 3 hari sehingga hari ini. 130 kanak-kanak di kawasan Dun Sri Tanjung diraikan dalam Majlis Berhatan Anjuran Bersama Bahagian Zakat dan Fitrah Majlis Ugama Islam Sabah MUIS dan pejabat Parlimen Tawau. Majlis berlangsung di Masjid Nurul Taqwa, Kampung Sadani Tawau itu merupakan kerjasama julung kali diadakan melibatkan 4 kampung di Parlimen Tawau. Timbalan yang dipertua MUIS Datuk Malai Ali Malai Ahmad berkata, program ini bukan sahaja memberi manfaat kepada kanak-kanak daripada keluarga asnaf, malah penganjurannya memupuk semangat kebersamaan walaupun berbeza agama. InsyaAllah dengan adanya majlis seumpama ini juga satu isyarat betapa kita di sini mengutamakan kebersamaan, ya, di mana kebersamaan berbeza agama ada. Dan yang penting kita berkumpul di masjid ini adalah untuk mengeratkan silaturahmi di kalangan kita, kalangan ibu bapa, kalangan pemimpin, dan apa permasalahan yang diutarakan. Sementara itu, Ahli Parlimen Tawau Datuk Lu Sufui berkata, sesi berkhatan kali ini menggunakan teknologi laser yang dikendalikan pegawai perubatan dari Hospital Tawau yang hanya mengambil masa sekurang-kurangnya 4 hari untuk sembuh. Ini program berkaitan berterusan selama ini dan juga kali ini pertama di kawasan Tawau kita menggunakan cara baru iaitu secara laser lah, dan ini akan mengurangkan jangkitan kuman dan juga memberikan itu sembuhan lebih cepatlah kepada sesiapa yang ini berkaitan. My Fund Action dan Sabah Triton Expedition STX laksana tanggungjawab sosial korporat CSR bantu golongan memerlukan di Kampung Om dan Kampung Tanah Hitam Sandakan. Program Jiwa Baik itu disertai hampir 100 kenderaan pacuan 4 roda menjelajah ke beberapa daerah termasuk Sandakan. Presiden STX Amiruddin Lasape berkata program CSR ini memfokuskan golongan asnaf bagi meringankan beban mereka. Program Jiwa Baik ni kita bikin untuk keutamaan kami kepada golongan-golongan asnaf lah. Dalam masa yang sama ni, CSR ni salah satu tujuan kelab utama kami lah. Kita punya konsep silaturahim, kebajikan dan ekonomi. Berkelab itu kereta, bersahabat tu kita. Maksudnya kita berkelab tapi kita ada buat satu CSR kebajikan untuk semua, maksud dalam kita bantu semua orang lah. Sementara itu, Pegawai Khas My Fund Action Sabah, Siti Lin Saleh melihat kerjasama pelbagai NGO di negeri ini merupakan platform terbaik dalam membantu usaha kerajaan menyediakan keperluan rakyat, khasnya membela kebajikan golongan memerlukan. Ini merupakan program akhir tahun kita pada tahun ini, sempena ambang tahun 2025. Dan kita juga mengagihkan bukan setakat kepada penduduk di Sandakan tapi juga di tempat-tempat lain lah. Jadi insya-Allah terus bersama dengan My Fund Action. Sebanyak 300 bakul makanan meliputi bakul rezeki umat, beras dan keperluan harian diagihkan dalam program ini. Baik, paparan itu mengakhiri Berita Pagi Sabah kali ini. Menyusul selepas ini Berita Pagi Sarawak. Dari sungai hingga segara, Palestin pasti merdeka.